Okay, so topik hari ini unit 4, tingkatan 4. So topik dia adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Nampak? Okay. So this topic is very important sebab dia ada kesinambungan dalam tingkatan 5. Ada topik tingkatan 5 tau. So tingkatan 5 punya topik adalah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. This is the next topic we are going to do lah. So kita go through first penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okay, it's a very important topic. Okay, dua itu ada kaitan. Selepas topik ini kamu ada integriti yang lagi besar topik dia. Dia ada 4 topik. Everything comes under the same thing, itu integriti. And you akan jumpa perkataan integriti dalam topik ini pun nanti. Okay, so it's very important. Okay. Okay. So cikgu explain kepada kamu lah. Okay. Ini cara yang kamu kena gunakan untuk baca tau buku teks. You tengok macam mana cikgu present. Setiap satu perkataan is very important. Kita kena baca. Understand? So pelajar yang habis baca buku teks, definitely kamu tak ada masalah. Understand? Bahagian konsep baca. Okay, the first thing so cikgu nak beritahu kamu, kamu mesti tahu apa itu teknologi maklumat dan komunikasi. You see, ada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. So dalam bahasa Melayu ada singkatan dia TMK. Bahasa Inggeris ICT. So Information and Communication Technology, so BM, teknologi maklumat dan komunikasi. So actually apa maksud teknologi maklumat komunikasi itu? TMK. TMK means you must understand this. Ada pelajar yang belajar tapi dia tak faham apa itu TMK. So TMK means adalah sebarang produk elektronik. Okay, sebarang produk elektronik yang memudahkan pengurusan maklumat. Kita ada dalam information age. Maksudnya ada banyak maklumat kita terima. Ledakan maklumat, letusan. Banyak maklumat kita terima setiap hari. So we must manage maklumat tersebut serta berkebolehan. Bukan saja kita dapat maklumat, kita juga boleh berkebolehan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. So dia adalah satu gadget lah. Produk elektronik maksudnya dia gadget. Gadget yang memudahkan kita menguruskan maklumat. Menguruskan maklumat means kamu kena faham tahu, menguruskan maklumat maksud dia menguruskan maklumat. Maksudnya kamu boleh rekod. Kamu boleh proses, simpan. And then you receive, that means you can get back. So boleh dapatkan semula maklumat. So you tahu kan smartphone ini, you delete pun benda itu ada dalam ni. So there are apps yang kalau kamu delete pun kita boleh dapatkan semula apa yang kamu delete. Understand? Nampak teknologi sangat canggih. Understand? So the one is maklumat, pengurusan maklumat. Nampak tu? And then berkomunikasi antara satu sama lain means maklumat yang kita dapat memang kita share dengan orang. Understand? So kita berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi maksudnya kita ini that means the TMK ni, produk elektronik ini bukan saja dia bantu kita menguruskan maklumat tetapi untuk berkomunikasi also. Komunikasi means memudahkan pertukaran maklumat antara satu sama lain. So you mesti faham.
So topik ini dia kata penggunaan, kita gunakan gadget itu secara beretika. Okey, kita gunakan gadget itu secara beretika. Nampak tu? Okey, beretika means maksud dia, beretika means maksud dia, okey, beretika means maksud dia, wait okey, beretika means maksud dia adalah bermoral, berakhlak. Azan okey, nampak tu. Boleh okey. So kita ada nilai universal dalam topik ini. Nilai universal yang dicadangkan adalah rasional, kita boleh berfikir, dan ada nilai kebebasan, nilai harga diri God, Azan nilai harga diri, nilai kesederhanaan, nilai kerajinan. Understand all these cadangan nilai yang diberilah. Nampak okey, dapat. Okey. So you tengok form 4 ini kamu belajar macam mana nak gunakan gadget. Macam mana nak gunakan gadget. Tapi form 5, okey, in form 5, unit 4 itu kamu akan belajar spesifik tau. Dia adalah spesifik. Topik dia adalah penggunaan sumber dan penyebaran. Okey, penyebaran maklumat. Nampak tu? Dia adalah demi kesejahteraan sejagat. Demi kesejahteraan sejagat. Nampak tu? Okay. So that means gadget ini kamu gunakan kan untuk menguruskan maklumat, berkomunikasi kan. So bila kamu menguruskan maklumat, berkomunikasi, maksudnya ada berita. Maklumat means berita lah. Information yang kamu share itu, dari mana you dapat berita itu, and then macam mana kamu sebarkan berita itu. Berita itu sahih baru kita sebarkan. Nampak tu? So that means the form 5 is more towards specific. Bila kita gunakan TMK, kita uruskan maklumat. So maklumat itu kita, macam mana kita dapat maklumat, macam mana kita sebarkan maklumat. Nampak tu? Okay, ini yang ada dalam form 4. Form 4 adalah general how you use gadget. Tapi form 5 is more towards in gadget. Of course, we share information. From where we get the information, sumber dia, dan kita sebarkan. Kita hanya sebarkan bila kita tahu benda itu adalah sahih. Something like that lah. Boleh So dia continue dalam form 5. Dapat Okay, done. Okay, next etika penggunaan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Etika means kamu kena faham satu perkara. Etika means bermoral. Okay, etika means bermoral. Lepas tu berakhlak. Okay, so etika means bermoral atau berakhlak lah. Nampak tu? Okay, so maksudnya kita gunakan TMK secara bermoral atau beretika. Berakhlak. Itu yang kita panggil etika penggunaan dia. So how to use TMK secara bermoral lah. You faham topik means benda tu senang. Nampak tu? Okay, the first thing what you supposed to do adalah bila kita komunikasi. Komunikasi means when we interact. Okay, bila kita interaksi, kita kena berkomunikasi secara berhema. Hema means very easy. Hema means beradab. Tapi yang perkataan ini kamu boleh gunakan buat ayat berhema. Sebab you tak masukkan tinggi. Kalau hema tinggi baru dia nilai. Azan So beradab. Okay, beradab. So berhema means berhadap atau kita panggil dia secara sopan santun. Okay, secara sopan santun. Nampak? Boleh Okay, so kita berkomunikasi secara berhema dalam talian maksudnya kita berkomunikasi, berinteraksi secara beradab atau secara bersopan santun. Nampak? Okay, next. Bila kita gunakan TMK, kita mesti ada integrity. Integrity dekat sini dia lain. It's very simple. Salah satu ciri integrity lah. Iaitu kita mesti mau jujur. Integrity maksudnya kita jujur semasa beri maklumat. Azan, maksudnya jujur means maklumat yang kita sampaikan mesti betul. Dalam talian. Dalam talian means secara online lah.
Azan, so kita mesti hanya beri maklumat yang betul. Nampak tu, jujur. Boleh Okey, satu kita komunikasi secara bersopan, another one we have to be jujur. Understand jujur. Tapi perkataan jujur itu try to avoid buat ayat sebab dia adalah nilai universal. Nampak tu. So kita berintegriti dalam memberi maklumat. Nampak tu. Okey, next kita tidak boleh mengeksploitasi. Mengeksploitasi means kamu kena faham maksud dia. Mengeksploitasi means kita mengeksploitasi means ada orang yang mengeksploitasi, maksudnya dia mengambil kesempatan. Okay, dia mengambil kesempatan untuk mempergunakan. Mengambil kesempatan atau dia mempergunakan. Atau dia memperalatkan. Memperalatkan. Okey, memperalatkan. Memperalatkan. So eksploitasi means dia mengambil kesempatan untuk mempergunakan atau memperalatkan maklumat atau data peribadi. Itu you tak boleh buat. So kalau kamu gunakan secara bermoral, TMK means, nampak tu maksudnya kita tidak eksploitasi maklumat atau data peribadi pihak lain. Okay, nampak tu. Dapat? Okay, next. Tidak ceroboh. Ceroboh means you mesti tahu maksud dia tahu. Ceroboh means kita masuk tanpa kebenaran. Itu maksudnya masuk tanpa kebenaran means kita menceroboh lah. Understand? Okay, you masuk tanpa kebenaran. Maksudnya you masuk dalam sistem tanpa kebenaran. Tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem. Maksudnya sistem yang dimiliki oleh orang lain, engkau ceroboh, masuk tanpa kebenaran. Itu boleh. Tak boleh. Dan kamu janganlah sebarkan virus and all that. So maksudnya kamu gunakan TMK secara bermoral atau berakhlak. Nampak tu? Senang. Nampak tu? This is how you supposed to study lah. When you study each and every word mesti tahu maksud, fahamkan maksud dia. Cari maksud, fahamkan. Then proses hafal will be easier. Azan, you tak boleh baca tanpa tahu maksud. Hafal tanpa tahu maksud. Itu dangerous. Nampak tu? Okay? Nampak. Sebab kalau you tahu maksud, you tahu perkataan lain, senang. Kalau dia tukar perkataan, you still can understand the soalan better. Nampak? Okay. Next. Kita tidak boleh menyebarkan sebarang maklumat palsu. Maklumat palsu atau diragui kesahihannya. Kesahihan means what? Apa itu kesahihan? Okay, kesahihan means you pasti, very sure, akui benar. So, maklumat yang kamu terima itu, you pasti dan akui benar dan dia adalah sah. Sah benar. Sah benar atau sah betul. Nampak? Okey? Itu konsep dia. So maksudnya tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya. Maksudnya kalau kamu tak tahu benda itu betul-betul sah, you tak tahu betul-betul dia benar atau tidak, so jangan kongsilah. So jangan sebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihan yang boleh menggugat ketenteraman awam. Nampak tu? Dia banyak tu. Kamu ingat the main point lah. Azan, tidak menyebarkan maklumat palsu. So you cannot remember the whole thing, no. So apa yang cikgu gariskan itu pun kamu ingat is considered very good already. Azan, okay. Then the last one adalah tidak memuat naik. Memuat naik means bahasa Inggeris kamu tahu maksud dia, upload. Upload. So, maksudnya kita tidak upload sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilih yang sah. Keizinan kamu tahu dalam bahasa Inggeris lah, without permission. Okay, without permission. Okay, and then pemilih sah itu kamu tahu kan, pemilih sah means apa maksud dia? Pemilih sah. Okay, pemilih sah means adalah legal owner. Okay, legal owner lah. Okay, legal owner lah. Nampak tu? So kamu tak upload. Then dalam bahasa Melayu kamu juga kena tahu apa itu memuat turun. Okay, memuat turun. Memuat turun means download. Nampak tu? Kita ada upload, kita ada download.
Nampak tu? So, jangan upload apa saja bahan dalam pelbagai bentuk tanpa kebenaran pemilih yang sah. Nampak tu? Okey? Okey, done. Nampak tu? Boleh Okey. So, ini adalah etika penggunaan TMK Nampak tu? Etika means penggunaan TMK secara bermoral atau berakhlak. Nampak tu? So, kita komunikasi secara berhemah, kita integriti memberi maklumat betul dalam talian, kita tidak eksploitasi maklumat peribadi pihak lain, kita tidak ceroboh dan sebarkan virus, kita tidak menyebarkan maklumat palsu, kita tidak muat naik bahan tanpa keizinan pemilih sah. So, you ingat benda-benda yang kecil itu, yang cikgu gariskan itu, sufficient enough. You cannot memorize the whole thing. But before memorizing, you have to know each and every word. Setiap satu perkataan mesti tahu apa maksud dia. Understand? Nampak tu. So, you have to make effort. Understand? Patient bila buat effort lah. Okay, dapat? Okay, done. Okay, next. Bahagian ini banyak information. Okay, banyak information tahu yang ni. Understand? Okay. So, kepentingan penggunaan TMK secara beretika. Kepentingan, importance lah. Okay. So, kamu kena ingat kepentingan dia. Ada 6. Itu yang kamu kena ingat dulu. So, kamu kena ingat kepentingan dia dulu. Ada 6. Mesti ingat yang ni. Ini basic. Kamu kena tahu apa kepentingan dia. Nampak tu? Boleh kepentingan dia. Okay, the first kepentingan adalah meningkatkan kualiti pendidikan. So, bila kita gunakan TMK secara beretika, secara bermoral, gunakan dia dengan baik lah maksud dia. Apa kepentingan dia adalah dia akan meningkatkan kualiti pendidikan. Lepas tu dia akan mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Dia akan meningkatkan hubungan sosial. Dia akan menjana ekonomi. Dia memudahkan perkongsian maklumat. Lepas tu dia menjimatkan kos dan masa. Dan dalam buku teks kamu, dia bagi like huraian atau penerangan dekat tepi lah. Zen, so kamu kena tahu benda ni lah. Yang penting adalah kepentingan dia. Kamu kena tahu 6 kepentingan dia lah. Itu penting. Nampak tu? Okay, the first one meningkatkan kualiti pendidikan means, dia macam ni lah. The first one, you tengok. Mengubah cara pengajaran dan pembelajaran yang lebih berinovasi. Maksudnya cikgu mengajar dan kamu belajar pakai TMK ICT lah. So apa berlaku adalah pengajaran kamu, pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berinovasi, lebih menarik lah. Nampak? Dan menarik itu ada dekat sini lah. Mampu menarik minat murid kan. So dia menjadikan pengajaran dan pembelajaran kamu lebih berinovasi dan dia jimatkan masa dan wang. Masa dan wang, dia jimatkan masa dan wang means kamu mesti explain tau. Kadang-kadang dalam soalan yang 4 markah itu, jimatkan masa dan wang means apa dia? Apa maksud dia? Okay, it's very simple. Saya nak menjimatkan masa dekat sini adalah, you mesti tahulah bila kita gunakan TMK, kita panggil dia satu sentuhan saja. Satu sentuhan di hujung jari. Nampak? Itu maksud dia. One touch only. So you want any information regarding your subject, you tekan satu kali saja. Nampak tu? Wait, ni dia. Wait, okay. Okay, so bila kamu nak maklumat, dalam satu sentuhan hujung jari saja, you'll get the information. So, macam zaman saya dulu semua, bila kita belajar, like my time form 5 semua mana ada internet semua belum wujud lagi masa tu. Nampak? Boleh komputer yang biasa saja. So, apa berlaku adalah any information kita nak buat assignment semua, kita kena pergi library. So, you go to library means it's going to take time. Azan, naik bas ke apa ke, ada wang. Azan. Tapi sekarang, you gunakan TMK means semua satu sentuhan di hujung jari saja. So, dia menjimatkan masa dan wang. Nampak tu? And then, oleh kerana kita mengajar gunakan ICT atau TMK, so kita gunakan grafik, penggunaan grafik. Okey, kita gunakan grafik. Okey, nampak tu? Kita gunakan audio. Okey, audio. Lepas tu kita gunakan video all that semasa kita mengajar. So inilah yang akan menarik minat murid.
Murid lebih suka tengok benda-benda graphics, audio, video and all that. Understand? That is better than the normal lecture lah. Cakap macam tu. Boleh? Okey, nampak. Itu dia. So maksudnya kalau kita gunakan TMK secara beretika, kepentingan yang pertama adalah dia akan meningkatkan kualiti pendidikan. So mereka ada bagi 3 like huraian atau penerangan lah, atau kita panggil contoh sometimes. Boleh? Okay, next. Mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian means kalau kita gunakan ICT TMK, bukankah kita boleh dapat gunakan banyak perkhidmatan yang lebih mesra pengguna. Mesra pengguna means kamu kena faham apa itu mesra pengguna dalam bahasa Inggeris. So kita panggil dia user friendly. User friendly. Okay, user friendly. Nampak? User friendly So maksudnya tengok cerita dia macam ni perkhidmatan yang lebih mesra pengguna atau user friendly lah. Nampak tu? Boleh Okey, lepas itu pengguna tidak perlu bersesak-sesak di kaunter. Understand? Easier. Kita apa-apa kita nak boleh online, boleh order online, boleh bayar bil elektrik semua secara online, nak bayar apa pun secara elektronik, kamu boleh bayar atas talian. Nampak tu? Okey, perkhidmatan yang lebih mesra pengguna. Lepas tu pengguna tidak perlu bersesak di kaunter, tak payah beratur, dan terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian. Transaksi means kamu kena faham satu perkara. Transaksi means adalah urusan jual beli. Urusan jual beli. Nampak tu? Dapat pelbagai pilihan transaksi means urusan jual beli. So dalam talian sekarang everything is easy. We got a lot of choices. Understand? Dalam talian. Okay, nampak. Okay, next. Meningkatkan hubungan sosial. Okay, any one of you hubungan sosial means apa maksud dia? Media sosial lah, sir. Bukan media sosial lah. Meningkatkan hubungan sosial lah. Hubungan sosial means hubungan antara, ini perkara biasalah. Understand? Okay. So tak payah malu-malu semua. Understand? Okay. Sebab you are used to media social all the time. Understand? Nampak? Macam sekarang pun kerajaan kita memperkenalkan sekolah sejahtera dan sebagainya. So bila dia gunakan perkataan sejahtera, saya tahu satu benda saja, mai sejahtera saja. Saya tak tahu apa tu maksud sejahtera. So dia bagilah breakdown dia, kena amalkan lah, something like that lah. Understand? Nampak? Okay. Meningkatkan hubungan sosial means, if you use TMK, you gunakan gadget means, memang dia akan meningkatkan hubungan antara dua atau okay, dia antara dua atau lebih individu. Okay, lebih individu. Nampak tu? Boleh hubungan antara dua atau lebih individu. So you boleh nampak huraian dia kan dekat sini. Memudahkan komunikasi secara maya. Secara maya means secara virtual lah. Kepada sesiapa saja di seluruh dunia. So kamu boleh berkomunikasi dengan sesiapa saja. Understand? You can have in Facebook, you can have international friends also. Nampak? Easy Dan dia mengeratkan hubungan, kamu tahulah. Kadang-kadang kamu pergi belajar dekat luar negara, then still you can communicate with your parents through TMK. Understand? So dia mengeratkan hubungan kekeluargaan kamu. And then dia mewujudkan jaringan berasaskan bidang means. Jaringan means kamu kena tahu apa maksud dia. So a lot of things bila you belajar, you mesti tahu apa maksud dia. Jaringan means kita panggil dia network. Okay, network. Okay, jaringan means network. Understand? Dia mewujudkan network. Dalam berasaskan bidang means, network berdasarkan bidang means like this lah. Like myself, moral teacher. Memang kita ada group. Guru-guru moral negeri Selangor got. Even got group lain. Understand? Untuk juru latih utama negeri pun kita ada group. Understand? Okay, nampak tu. So we have groups yang kita share a lot of things, information about nak belajar. Itu bidang pendidikan lah. So mewujudkan jaringan berasaskan bidang. So perubatan medical pun mesti doktor-doktor semua yang pakar-pakar ni semua mesti ada jaringan, ada network.
so that mereka boleh hubung antara satu sama lain. Nampak tu? Ada network. Boleh share information dan sebagainya. Next, TMK ini dia menjana ekonomi sebab dia menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. And after that, barangan kita pun boleh kita promote. Understand? So promotion we can do marketing lah. Nampak tu? Dan the last one adalah kita boleh jual dan kita juga boleh beli secara dalam talian. Nampak? Kita boleh jual dan beli secara talian. Nampak tu? Itu konsep dia lah. So dia menjana ekonomi. Okey, nampak tu. So macam semasa PKP dan sebagainya, of course lah, kamu tahu kan. So pembelian semua, jualan semua dibuat secara talian. Understand? Okey, next. Dia memudahkan apa lagi kepentingan kita gunakan TMK secara beretika, secara bermoral, secara betul lah. Adalah perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat means kita boleh memperolehi pelbagai maklumat dengan mudah, easy to get information, dan kita boleh buat penyelidikan. Penyelidikan means research, and then pembelajaran means learning. So that means TMK ini dia memudahkan kita buat penyelidikan, research, and pembelajaran maksudnya learning secara sistematik. Nampak? Memudahkan kita buat benda ini semualah. Dan after that, all the latest information, maklumat terkini dalam pelbagai bidang dapat disebar luas secara menyeluruh. So senang saja benda-benda ini. Understand? So bila ada huraian like this semua, so ini kamu boleh nampak lah tendensi untuk keluar dalam essay all is there. Understand? Okay, nampak. And next adalah menjimatkan kos dan masa. Okay, so pelbagai kos seperti kos panggilan telefon, kos pengangkutan, semuanya dapat dijimatkan. Understand? Okay, nampak tu. So macam kalau kamu tengoklah, kita buat sekarang pengajaran cikgu buat, pembelajaran kita buat secara online. Understand? So dia menjimatkan pengangkutan semua. Kalau saya buat face to face tuition, then kamu kena mesti ada transport lah, mau hantar you ke tuition center dan sebagainya. So tapi sekarang semuanya okey. So you jimatkan you punya kos dan juga masa. So you boleh nampak perbincangan mesyuarat semua sekarang kita boleh buat secara telesidang. Maksudnya macam kita buat Google Meet lah. Azan, so kamu ingat Google Meet. Nampak? Boleh Okey, dan the last one adalah penggunaan sumber tenaga manusia. Sumber tenaga manusia means what lah? Anybody? Deva? The human resources. Human resources. Good. Very good. Human resources means pekerja lah. Contoh dia senang sajalah. So bila kita gunakan gadget, okay, wait, another one is coming. Okay. So bila kita gunakan gadget, right? Bila kita gunakan gadget, so apa berlaku adalah kita dapat jimatkan kos dan masa. Kos dekat sini adalah sumber tenaga manusia. Pekerja lah. Kita tak payah gunakan pekerja. Contohnya kita gunakan alat iaitu smart card. Smart card ini semua adalah ICT kan. Semuanya TMK. Understand? Sebab kamu pergi ke, contoh yang cikgu boleh bagi adalah di Plaza Tol. Okay, Plaza Tol. Those days, setiap satu tol itu, pondok tol itu, Plaza Tol, pondok tol itu ada pekerja. Sekarang tak perlu. Understand? Sebab penggunaan TMK. Understand? Dan bila kita gunakan tol pun, berapa banyak kita bayar, kita nak tengok benda itu pun, so kita boleh print out sendiri. Understand? The touch and go itu kamu boleh print out dalam touch and go dalam internet, ada laman web dia kan. You masuk sana, you boleh print out. Understand? Sebab kadang-kadang kamu nak claim. So you need the toll receipt and all that. Sekarang semua orang sibuk sangat, tak boleh ambil receipt semua. Understand? So just print out from the laman web. Okay, touch and go. Nampak tu? So touch and go ini, kalau kamu tengok, bila ada touch and go means kita tak perlukan banyak pekerja. So kita sudah jimatkan kos buruh kita. Nampak? Okay, done. Good.
Okay, so at least you know lah, Zain. So kepentingan TMK kita gunakan secara beretika lah. Okay, next. Dalam buku teks kamu, dia ada contoh penggunaan TMK secara beretika. So that means dia highlight 3 perkara. Satu, how you use email. How you buat advertisement. Nampak tu? Then how you download and upload. Zain, nampak tu? Okay, secara beretika. Zain, contoh penggunaan TMK dan TMK lah secara beretika, right? Contoh dia. So, dia sudah bagi you contoh. Sebenarnya sini bukan kepentingan lah. Ini kadang-kadang kita cut and paste, kadang-kadang kita pun silap. Wait, kita cut and paste daripada jadual sebelah. Ini yang berlaku kadang-kadang, tak sedar. So, ini adalah contoh dia. Boleh? Okey? Okey, nampak. So, contoh email ini kamu boleh nampak. Okey. Bila gunakan TMK lah secara beretika, secara bermoral, kamu gunakan TMK. That means you use it properly lah, in a proper way. Zain, okey. So, the first one, you rahsiakan nama pengguna dan kata laluan. Nama pengguna means adalah user name. Kamu tahu kan, user name lah. Lepas itu kata aluan kamu tahulah. Kata laluan pula. Kata laluan means adalah password. So when you use username atau password, you rahsiakanlah daripada pengetahuan orang lain, don't share. Understand? Next, you tidak memalsukan maklumat diri dalam pendaftaran email. So jangan create false atau fake personal information. You belum kahwin tapi you sudah ada kahwin, ada 2 anak. Understand? Nampak? Understand? Give fake information. Understand? Bagi umur besar sikit tapi budak kecil. Understand? So don't do all that nonsense lah. Tidak memalsukan maklumat diri dalam pendaftaran email. Sebab maklumat ini semua actually it's very important lah to identify something. Kalau case dan sebagainya, senang orang nak siasat dan sebagainya. So jangan palsukan maklumat diri kamu. And then kamu gunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Bijak means use it smart. And berhati-hati means careful lah. Okay, nampak? Senang benda ni. Next, pengiklan. Advertisement. Okay, the first thing you tengok, gunakan secara beretika, secara bermoral. Contoh penggunaan dia. Dalam advertisement, you tak boleh mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang kita tak boleh lah iklankan barangan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang lah. So dia tulis secara positif ya, mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang atau norma masyarakat. So maksudnya we cannot promote any barangan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau dia tak ikut norma masyarakat kita. Malaysia, what is contoh dia? Tamu iklan yang menyalahi norma masyarakat, iklan yang menyalahi undang-undang. Sir, can scroll up a bit, sir. Scroll up. Okay. Because you can scroll down like the first EC. Down. First EC. Thank you, sir. Okay. So mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat means, saya bagi contoh lah. Mirsya. Okay. Pavin. Sir, What contoh lah? online shopping, sir. There.
Online shop, mengiklankan barangan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat means what lah? Yeah, I give you a Sir, contoh. promoting, I want to sir. know. Promoting. Huh? Promoting. Yeah, no, iklan means advertisement. What? Promoting means promosi. So maksudnya kamu tak boleh iklankan barangan, barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang. So maksudnya kalau dia menyalahi undang-undang, you tak boleh mengiklankan. You cannot do advertisement. Sebab dia langgar undang-undang, another one dia tidak langgar norma masyarakat. So tak boleh means, saya bagi you satu contoh lah. You tahu ini ya, sugar daddy. Tahu cikgu, Bobin? tahu. Yes, sir. Tahu tak sugar Yeah. daddy? Dulu apa yang berlaku dalam Malaysia tahu? Suddenly they put a billboard, billboard dekat kawasan Bangsa dan Bukit Kiara. They put a iklan, terang-terang mereka letak iklan dekat sana. Lepas tu dia kata ini slogan dia, chat, meet, and then negotiate. Kepala otak dia understand that this is Malaysia lah. How so? Then Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Orang tanya tahu, orang rakyat tengok benda ini dia sudah tahu, ini benda lucah tahu. Understand? Sugar daddy ini semua adalah prostitution lah actually. Understand? Sugar daddy, sugar mommy semua. Understand? So kamu kena faham benda ini untuk pengetahuan kamu lah. So all this is prostitution, pelacuran. Understand? So cikgu beritahu kamu lah, ini untuk pengetahuan kamu lah. So that means dalam dunia ini ada perempuan atau ada lelaki, understand, mereka berumur but they cannot enjoy their sexual life, understand, boleh. So anybody can make them happy, make them enjoy. Sir, So sorry yes. sir, this is not my internet. It must be Okay, no problem. Okay, no problem. So they are willing to pay. So this one apa itu? Dia ada syndicate lah yang buat business ini. Understand? Berani kau pergi di Malaysia, we cannot do all this nonsense, no. Understand? Nampak tu. Letak dalam billboard. Saya ada contoh billboard dia. Understand? So that means dia ada sugar daddy, dia ada sugar mommy. Understand? Nampak tu. Anybody lah, dia macam syndicate lah, tengah-tengah orang tengah. So this lady wants kepuasan seks, maka siapa boleh tawarkan, okay, kita chat, kita meet, lepas tu kita negotiate harga. Understand? You can earn money, no, jangan main-main, understand, but all this is nonsense. Understand? Nampak? Dan see lah how they misuse the teknologi maklumat dan komunikasi untuk benda-benda yang tak elok, tak senonoh. Understand? Lucah. Boleh tak boleh. Zen, ini salah satu contoh lah. Okay, next. Memang benda tu berlaku dekat Jalan Bangsa there, billboard, big screen. Mereka letak macam tu. And Bukit Kiara also. All this is anak-anak orang-orang kaya punya tempat lah. Understand? Next, berintegriti means kamu tahulah. Berintegriti means kamu kena jujur lah untuk pastikan pengguna tidak berasa tertipu. So you don't want pengguna, orang yang beli barangan itu, pelanggan itu tertipu. So integrity, nampak tu, bila buat iklan semua, bagi maklumat yang betul lah. Next, bersaing secara sihat dengan tidak memburukkan barangan atau perkhidmatan orang lain. So perkhidmatan orang lain means who lah? Mirsha, you okay? Internet. Teva? Baiklah, all internet, all. Ellen? Any idea? All silent to me. Sharvin? Sir. This one lah.
Bersaing secara sihat dengan tidak memburukan barangan dan perkhidmatan orang lain means what? Churi panite. I mean, if someone chooses another person's product and then sell it. Terlidah. Okay. Dia macam ni lah. Bersaing secara sihat means, bersaing means compete lah. You compete secara sihat dengan tidak memburukan barangan dan perkhidmatan orang lain means dia adalah pesaing atau competitor. Nampak tu? So dalam Malaysia dia ada etika. So you tak boleh burukan, like you got a restaurant, you got another restaurant out there, your competitor, you cannot condemn them lah. Understand? So you kena bersaing secara sihat. You tak boleh memburukan barangan atau perkhidmatan pesaing kamu. Memburukan nama pesaing semua tak boleh. Understand? Something like that. So kamu kena tahu bila kamu buat iklan. Sebab itu dalam Malaysia kita ada peraturan. Bila let's say saya ada sabun Fab. Ini company saya punya sabun. So company lain punya saya tak boleh letak nama tau. Saya letak apa? Cap X. Ini etik. Nampak? So Dynamo mereka tunjuk wah bersih, understand. Dan another one cap X itu letak itu kicap semua, Dynamo bersih. Cap X. So you tak boleh burukan nama perkhidmatan orang lain. Pesaing punya nama semua kamu tak boleh letak dekat sana. Nampak iklan. Okey, nampak tu. Ni. Ini cikgu tahu sebab cikgu latar belakang bisnes. Cikgu punya ijazah dalam business admin. So we know what is marketing and all that. Azan, okey nampak tu. Sebab itu kamu kena faham satu perkara lah. Bila kita belajar moral itu, you don't question. Oh, you apa ini cikgu? Ini semua you penting ke benda ni? Understand, nampak? Dia sudah letak, dia sudah design satu sukatan untuk kamu means mestilah orang-orang pakar yang design the sukatan. So mereka letak banyak information dalam. Dia mau kamu tahu benda-benda ini. So kamu akan jadi pandai. So you must love yourself lah. When we read, we are becoming more clever. Tahu banyak berinformasi. All the information you know. You know a lot of things. Nampak? We becoming smarter. Azan, so tapi you kena baca setiap satu, kena faham apa maksud. Azan, okay, nampak tu. So hari ini kamu tengok, bila cikgu tanya, kamu tak begitu, not so clear about the contents ini. Nampak? So bila cikgu terangkan, itulah never miss the class. Live class is better lah. Of course kalau ada something cannot avoid and all that, that's why cikgu record class lah untuk bantu kamu. Understand? But oleh kerana ada recording, kita purposely buat malas-malas tak mau masuk kelas, tak mau. Understand? So be sincere masuk kelas. Understand? Time is very flying, no? Understand? Nampak ni. Lepas ini I tell you, you betul-betul tak ada masa. Understand? Tadi cikgu ada beritahu lah yang apa itu, you're going to start oral, ujian lisan, pendengaran, all that before, and then you are the practical. Understand? We have to do trial for it first, then only the real one. So that means bila you masuk balik January, February semua, memang kamu sedang buat the real, oral and practical and all that. Understand? So now before trial is bulan November. Mana ada masa September, October, November is already 2 months only. So kita memang tak ada cuti ni, kita kena gunakan masa dia dengan lebih baik. Cuti means we shouldn't have tense up because kita tak ada sekolah. Bila kita tak ada sekolah, kita relax saja, belajar dekat rumah, suasana lebih relax. There is no pressure much. Understand? So gunakan untuk dengar lesson lah. Lesson mesti penting. Okay, the last one adalah memuat turun dan memuat naik. So upload and download lah. Understand? The first one adalah kita kena dapatkan kebenaran yang sah daripada pemilihnya. So kalau kita nak download apa-apa, upload apa-apa pun, kena dapatkan kebenaran daripada pemilih yang sah. Ini adalah legal owner. Dan kita tidak boleh memuat turun atau memuat naik bahan negatif. Bahan negatif kamu tahulah, bahan lucah dan sebagainya. Cannot. And then tidak memuat turun dan memuat naik perisian yang tidak berlesen. Perisian software. Perisian means adalah software. Software ini kamu kena tahu. Dia ada 2 software. No? So ini untuk pengetahuan kamu lah. So kita ada perisian.
asli, original punya lah, dan berlesen. Kau kena bayar lah. Nampak tu? Microsoft Windows semua, you must get the original one and install. Nampak tu? Berbayar lah tu. Zen. Pada masa yang sama kita juga ada perisian. Ini yang kita panggil kadang-kala you download perisian yang tidak berlesen, yang dicetak rompak dan sebagainya. It's not the original. Understand? Nampak? Okey, lepas tu kita ada lagi satu. Perisian. Panggil perisian sumber terbuka. Okay, perisian sumber terbuka. Yang ini you tak payah minta ni semua, sorry. Tak ada charge semua. Itu free. Kamu boleh bebas tanpa dikenakan sebarang charge lah. Macam kalau kamu tengok kamu ada Google, Facebook, Gmail, all that, understand, YouTube and all that, understand. So you are free to use. Understand? Okay, nampak tu. Tak ada charges dan sebagainya. Nampak tu? Boleh? Okay, so careful lah. Dapatkan yang original if possible. Boleh? Okay, nampak tu. Dapat? Okay, done. Okay, then the last one, kesan. Kesan biasalah. Kesan selalunya dia ada kesan pengabaian. You kena gunakan TMK secara beretika, tetapi kamu abaikan. You don't want to use secara beretika. Itu maksud dia. Kesan pengabaian means you neglect. Buat dia saja tak mau. Zen, kesan pengabaian. Zen, so dalam moral kamu boleh nampak form 4, form 5 semua ada kesan pengabaian. So mengabaikan saja perkataan itu ada, you must understand soalan dia lah. Okey, kesan dia ada 5 dekat sini. Ini yang kamu kena tahu. Yang lain semua adalah huraian dia. Zen, the first kesan kamu tak gunakan dengan betul lah TMK itu, kamu tak gunakan secara bermoral atau secara berakhlak. So apa berlaku adalah ketidaktepatan maklumat. Maksudnya you have inaccuracy. Inaccuracy of information. Tak tepat, maklumat itu tak tepat, tak betul. Apa tu? Boleh. Okey, dan ini akan mengelirukan orang lain dan dia menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah means apa tahu? It's a tuduhan lah. Fitnah means adalah tuduhan. Tuduhan yang diada-adakan. Sengaja diada-adakan. Dia bukan betul. Sengaja diada-adakan. Nampak? Difitnah. Sengaja diada-adakan atau dibuat-buat. It's not real. Tuduhan. Understand? Fitnah. Fitnah means tuduh. Orang tuduh you buat ini. Actually you didn't do. Tapi orang fitnah you yang buat. Nampak tu? And then you know another one. Mengaibkan. Mengaibkan maksudnya you memalukan orang lain. Sebab you bagi information salah. So ini akan memalukan orang lain. Mengaibkan orang lain. Memalukan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil humiliate. You humiliate orang lain. Nampak? Azan, Okay, next kita ada isu keselamatan. Isu keselamatan. Isu keselamatan means kita ada risiko data peribadi kita di godam. Godam means kamu tahulah. So that means your personal data have been hacked. Even Facebook pun kadang-kala mereka boleh masuklah my Facebook hack lah dan sebagainya, kamu boleh nampak. And then terdedah kepada bully cyber. It's not safe. Dia mengancam keselamatan lah, isu keselamatan lah. Satu, you punya data peribadi kamu boleh dihack, godam. Lepas tu terdedah kepada bully cyber means. Bully cyber means kamu tahulah salah satu yang famous yang sedang berlaku dalam Malaysia, quite teruk sampai orang boleh bunuh diri adalah body shaming. Ini semua bila orang bagi itu
apa dia bagi tu? Dia bagi feedback atau komen lah. Dia bagi komen itu, kadang-kadang komen dia semua sangat teruk. Zen, okay, nampak. So you terdedah kepada ancaman ini. Sebab orang gunakan, sepatutnya gunakan TMK secara beretika, tapi mereka abaikan, mereka tak mau. Mereka gunakan secara tidak bermoral. Apa berlaku? Dan ancaman kepada keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Zen, kalau you pergi sebarkan fitnah and all that, nanti mereka datang hantam you lah. Boleh ancam keselamatan ni, harta benda kamu, kereta kamu boleh bakar, apa-apalah, rumah boleh dibakar ke, understand? And then serangan pelbagai virus. So ini akan jejaskan sistem komputer kamu dan dia mengganggu penggunaan harian dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi. Sebab kamu nak buat assignment, kadang-kala kalau komputer kamu sudah kena virus, means how lah, semua maklumat yang kamu save pun sudah hilang. Understand? Dan dia juga boleh melumpuhkan operasi sesebuah organisasi, means like bank. Bila sebarkan virus dan sebagainya, so bank punya system down. So you cannot take out money and all that. Zen, nampak tu? Dia boleh melumpuhkan operasi sesebuah organisasi. Next, terdedah kepada bahan negatif, means dia mempengaruhi pemikiran murid, benda-benda lucah dan sebagainya lah. Dan dia mendorong perlakuan yang tidak diingini. One of it, the famous one is the gangguan seksual lah. Dan dia meningkatkan gejala sosial. So bila kamu alami gangguan seksual, then kamu mula buat benda itu dalam perlakuan, means then you sudah tahulah, perlakuan yang tidak diingini means dia akan ke arah, let's say gangguan seksual means ke arah merogol dan sebagainya, mencabul kehormatan dan sebagainya, boleh berlaku. Dan the last one adalah ketagihan penggunaan. You are addicted. So you banyak dalam TMK saja, guna gadget saja, dia membazirkan masa kamu. Dia mengganggu tugas harian kamu. Sepatutnya belajar tetapi busy dengan phone. Dalam tuition pun kadang-kadang kita nampak pelajar sedang teks semasa guru mengajar. Understand? That's too bad lah. Understand? Masa belajarlah. Dia ganggu tugas harian. Dan dia menjejaskan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Semasa dengan keluarga pula, you sibuk dengan you punya handphone kamu. Understand? Gadget kamu. So TMK means, ingat TMK tadi cikgu dah beritahu apa maksud dia. Sebarang produk elektronik. Understand? Yang memudahkan pengurusan maklumat. Nampak? So kita kena gunakan secara beretika atau secara bermoral atau berakhlak, kita panggil. Understand? The whole topic is regarding that lah. And then the last one adalah perasaan. So bila kita gunakan semua dengan baik, means kita rasa gembira dan kita berasa bangga sebab rakyat Malaysia adalah rakyat yang penuh beretika, something like that. Penuh bermoral, something like that. Okay, done. So already habiskan kandungan dia, konsep. Okay, now we go for the soalan. So ada 2 soalan structure. Understand? So kadang-kala saja ada 2 soalan. Selalunya cikgu bagi 1 soalan. Kadang-kala ada 2 soalan. Okay. So topik ini is an important topic. Okay. Okay, dapat Okay, wait. Wait, okay. Maklumat berikut berkaitan dengan penggunaan TMK dalam urusan pembelian dalam talian. Online purchasing lah. You beli secara online. Okay. Suspek mengiklankan barangan secara dalam talian. Suspek maksudnya orang yang buat salah lah, sindiket. Orang yang buat salah. Kamu mangsa victim. Victim tertarik dengan barangan dan harga yang ditawarkan. Suspek iklankan, you tertarik. Mangsa hubungi suspek. Mangsa buat bayaran ke akaun bank yang diarahkan oleh suspek. Mangsa gagal menghubungi suspek setelah barangan yang dijanjikan tidak sampai selepas membuat bayaran. Nampak? Okey. So nyatakan tindakan yang patut dilakukan sekiranya anda menjadi mangsa dekat sini adalah the first thing of course lah, you kena buat laporan polis. So you mangsa, so saya akan
Saya akan buat laporan polis. Laporan polis. Nampak? Saya akan buat laporan polis. Then of course lah, you kena kumpul lah. So saya perlu kumpul. Saya perlu kumpul bukti. Bukti transaksi. Urus niaga kamulah. The receipts ke apa-apalah. Transaksi yang berlaku. Dia punya WhatsApp ke, dia punya ini ke, apa-apalah. Zain, okay, nampak. Lepas itu, utama orang lain kena. So bila kamu kena tipu, terus kamu hubungi bank. Sebab kamu tahu akaun dia kan, akaun bank kan. So you akan hubungi bank untuk hentikan sebarang transaksi akaun lain. Akaun ini tipu punya bank. Bank beritahu ini sudah tipu saya. Jangan bagi orang lain masuk buat transaksi dalam akaun tersebut. Akaun ini adalah betul-betul orang penipu punya. Penjenayah punya. So you tak mau orang lain jadi mangsa macam you lah. So saya hubungi bank untuk hentikan sebarang transaksi akaun lain. Okey. Akaun lain okey. Yang melibatkan akaun suspek. Akaun suspek. Dapat? Okey. Another one, bila kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kena tertipu dan sebagainya, we need to inform our family members lah. So ini semua adalah tindakan yang perlu kamu lakukan bila kamu jadi mangsa. Saya perlu you kena beritahu lah atau berbincang dengan anggota keluarga terdekat untuk mendapatkan bantuan. Untuk mendapatkan bantuan. Another thing adalah let's say you're depressed. Then better go for counselling or psychiatric. Understand? Ini satu lagi contoh saya bagilah. Saya akan mohon. Saya perlu mohon. Mohon perkhidmatan counselling atau psychiatry lah. Jika hadapi kemurungan, depression, berputus asa. Nampak. Kalau depression sangat, kadang-kadang kamu akan bertindak mungkin membunuh diri dan sebagainya. So better jumpa counselling. So actually you need to only give 4 lah. 4 markah kan. Ada Roman 1 until 4, right? Anything you want to give extra means tulis kat bawah. Now perasan is very easy. Perasan anda sekiranya berada dalam situasi mangsa. Dia ada ulangan dekat sini. Typing error lah. Apa perasan you? Bila you berada dalam situasi mangsa, of course you sedih. Sedih, kamu tahu kenapa you sedih, you kena explain sebab 3 markah. Jelaskan perasaan anda means perasaan kamu sedih. Dengar sini bila kamu tulis jawapan untuk structure, you boleh tulis ringkas sikit tau. Maksudnya straight away bagi sedih. Tak payah kamu nak tulis perasaan saya sekiranya berada dalam situasi mangsa adalah sedih. You are wasting a lot of time there. You are taking time untuk tulis tau. So bila kamu straight away tulis sedih, ini hanya untuk you punya structure. Understand? Essay, no, you cannot do that. Understand? Sebab saya suruh kamu jimatkan masa dekat sini so that you got more time for essay. Untuk cek jawapan and all that. Sebab kamu ada essay bukan 2, 5 essay. It can disturb your results. So you need time.
Azan, so kenapa you sedih? Kerana menjadi mangsa. Penipuan. Pembelian. Atas atau dalam talian. Nampak? Dan bukan itu saja, saya sedih kerana kena tipu satulah. So, kerana mengalami kerugian. Kerugian wang ringgit. You lost a lot of money. Understand? Atau you kata semua simpanan saya lesap. Or something like that lah. Understand? Rugi nah. Understand? Okay, dapat? Okay, next soalan. Nyatakan satu nilai universal yang berkait rapat dengan penggunaan TMK lah. Understand? Okay, nampak tu? Kamu kena tahu benda ni lah. TMK semua cannot over, tadi ada ketagihan, all that, right? Okay, one of the nilai adalah nilai kesederhanaan. Nampak wait, saya besarkan sikit lah. Nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ini means tidak keterlaluan, don't over. So, saya tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan dalam soal penggunaan TMK. Tulis macam ni, TMK diterima sebab memang teknologi maklumat dan komunikasi, ringkasan dia semua tahu, TMK. Tak salah. Essay, we don't encourage. Azan, okay, nampak. Lepas itu, tapi boleh jugalah kadang-kadang TMK, memanglah orang tahulah. Takkan setiap kali kamu nak tulis penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi kan? TMK, okay. Nampak? And then, saya perlu baik buruk atau implikasi boleh, kesan boleh, baik buruk setiap tindakan ketika menggunakan kemudahan ICT. Orang semua sudah pandai kemudahan TMK lah. Normally kalau orang call you, cakap dengan you tentang bank dan sebagainya, tunainya, understand? Normally we don't believe. Understand? Anything also officially they give letter means we believe. So sekarang mereka sudah mula gunakan modus operandi. Modus operandi maksudnya teknik barulah. Understand? Macam mana tipu you, dia terus hantar ke rumah kamu surat. Then ada barcode dekat sana, dia suruh kamu scan. You scan saja, your information all gone lah. Dan semua lesap lah. Understand? So that's why whatever you do, don't simply give name, simply bagi orang percaya sangat cepat-cepat. Understand? Nampak tu. So you kena fikir setiap kali kamu buat sesuatu, every tindakan itu kena tengok baik buruk dia. Apa kesan dia ketika gunakan TMK. So jangan jadi leka. Jangan leka lah atau lalai. Understand? Innocent sangat. Understand? Orang tanya saja, orang takutkan kamu saja terus takut. Understand? Siapa boleh ugut kamu lah. Understand? Nampak tu, you customer apa you mah takut. Kadang-kadang mereka cakap macam polis, all that. Understand? Okay, nampak. So amalan nilai tersebut, kalau kita kesederhanaan means kita tidak keterlaluan dalam soal penggunaan TMK and we can fikir baik buruk. Understand? Itu nilai rasional pun boleh guna actually. Understand? Okay, now the last soalan lah, habiskan. Bitu Warma telah menerima email yang menyerupai laman sesawang bank yang meminta untuk mengemas kini maklumat akaun. Tanpa ragu-ragu, Bitu Warma terus kemas kini maklumat peribadi perbankannya. Beberapa hari kemudian pihak bank menghubungi, ini barulah pihak bank menghubungi kamu untuk mengesahkan, you ada keluarkan banyak duit. Betul ke ni? Mengesahkan pengeluaran sejumlah, maksudnya kamu punya duit semua sudah hilang, lesap. Boleh? Nampak? So dia tanya sekarang,
kes ini semua banyak berlaku kan. You ada dengar benda ni kan. So dia tanya, jika anda Bitu Warma, apakah tindakan anda jika terima email? So bila you terima email, terus call bank tersebut. Zen, nampak? Okay, you terus call, find out. Jangan pula terus kamu nak kemas kini. Zen, okay, nampak. So saya akan, bukan Bitu Warma lah, saya, jika anda Bitu Warma means saya watak dia, saya akan hubungi pihak bank dan bertanya tentang email. Ya, email tersebut. Betul kan, you nak dapatkan confirmation daripada dia lah. So you hubungi bank dan bertanya tentang email. And then of course 2 markah, 2 ayat. So you akan call bank, tanya dulu. So kamu, of course kamu tidak akan kemas kini sebarang maklumat peribadi selagi tidak dapat kepastian tentang email tersebut. Nampak? Okey, dan kamu juga boleh tulis like this also lah. Saya akan berintegriti dalam memberi maklumat. Betul dalam talian. Ini semua adalah langkah-langkah yang orang buat lah. Understand? Nampak. Tapi janganlah percaya sangat, understand? Check dulu. Baru you beri maklumat yang betul. Nampak? Okay. Kalau yang kamu tak tulis yang ni pun tak apalah. Ini tak mau tulis pun tak apa. 2 markah saja kan? Okay, next. Nyatakan etika penggunaan TMK yang patut anda amalkan semasa melayari laman sesawang. So maksudnya yang ini dia tak ada kaitan dengan soalan ni. Nampak? Dengan isu soalan dia tak ada. Ini general. Etika. Kamu ada belajar kan etika kan tadi Okey. So apa kamu akan buat? So kamu akan berkomunikasi secara ini semua yang konten tadilah kamu belajar, berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Okey, lepas itu macam tadilah, berintegriti maklumat tadi Okey. Berintegriti dalam memberi maklumat betul dalam talian. Nampak tu? Etika inilah. Yang ni lah, berkomunikasi secara ni, tidak eksploitasi, all that. Soalan dia adalah general. Nampak? Tak ada kaitan dengan isu soalan tadi. Okay, next. Jelaskan kepentingan penggunaan TMK secara beretika bagi memudahkan urusan hidupan harian. Tak ada kaitan dengan soalan isu atas. Ini pun general soalan dia. Nampak? Ini kamu tahulah kepentingan dia. So 6 kepentingan inilah yang kamu kena catat dekat sana. Mana-mana 4 daripada 6 tersebut. Nampak? So ini semua direct question. Nothing to do with isu tadi. So biasalah benda ini semua kena baca soalan betul-betul. Okey. So menjana kan ekonomi, kepentingan dia. I think the simple one. TMK ini akan meningkatkan kualiti pendidikan lepas tu dia akan menjimatkan kos dan masa. Another one kamu ada belajar tadi, meningkatkan hubungan sosial.
hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lain, antara satu sama lain lah. So hubungan sosial. Nampak? Dan okay, then the last soalan, soalan bentuk ini belum lagi keluar. Those days ini adalah soalan favorite, iaitu mereka boleh tanya akta atau undang-undang berkaitan dengan isu. Zen, so actually got 3 here. Ini untuk pengetahuan kamulah. So cikgu bagi soalan ini, soalan bentuk macam ini belum keluar. Those days memang favorite. Okay, nampak tu. So they can ask akta. Tapi akta dia semua adalah apa yang ada dalam buku teks saja. Dia boleh tanya. Okay, bukan benda lain. Terlalu umum sangat dia tak boleh tanya. Dia mesti tanya kalau akta itu ada dalam buku teks. Nampak tu. Dekat tepi-tepi dia ada sikit-sikit pun boleh tanya. Nampak, buku teks is very important. So akta, komunikasi dan multimedia kita ada. Okay, lepas tu kita ada akta jenayah komputer. Okay, lepas tu kita ada akta tanda tangan digital. Zen, okey, nampak tu. So at least kamu boleh ingat lah 1-2 Zen, nampak. Ini untuk pengetahuan kamu, Okey, tapi setakat ini belum ada soalan macam ini yang tanya isu like this. Sorry, tanya maklumat like that, akta, nama orang semua belum tanya lagi. Zen, but dia pun adalah bentuk soalan moral juga. Boleh dikemukakan. Boleh ditanya semula bentuk-bentuk macam ini. So just be prepared lah. Okay. Okay, done. Wait, let me off recording.